Ini adalah ritual seppuku. Ritual mengoyak perut di Jepun di mana mati adalah lebih baik dari menanggung malu. Bunuh diri adalah satu kesalahan jenayah di banyak negara. Tapi pada abad ke-12 feudal Jepun, pahlawan atau samurai Jepun lebih suka membunuh diri untuk melindungi kehormatan dorang. Samurai Jepun terkenal dengan ketangkasan dan kehebatan dorang menggunakan pedang tau. Jika dorang memilih untuk mati, pedang itulah yang akan digunakan untuk membuat seppuku. Seppuku ni lebih dikenali sebagai harakiri, di mana pada asasnya ia adalah upacara menetak atau mengoyak perut menggunakan pedang atau pisau pendek. Hara bermaksud perut, manakala kiri adalah dihiris. Jadilah harakiri. Ritual ni diamalkan kat Jepun pada abad ke-12 dan ke-18 sebelum dimansuhkan. Pada masa lalu, bila seorang askar bangsawan kalah dalam perang, dia akan buat seppuku untuk mengelakkan rasa malu sebab dia dah gagal melindungi rakyat dia ataupun dia gagal bawa kemenangan untuk rakyat dia. Bagi askar dan kesatria Jepun, penghormatan dan kesetiaan adalah segala-galanya. Mengatasi semua benda termasuk nyawa dorang sendiri. Sebab itulah, setiap askar yang buat seppuku akan dianggap sangat mulia oleh askar dorang sendiri dan juga askar musuh. Walaupun ritual tu nampak agak mudah, sebenarnya banyak benda yang dorang kena buat sebelum upacara seppuku tu berlangsung. Pada hari upacara, samurai yang nak buat seppuku akan dimandikan dan dipakaikan pakaian putih bersih. Kemudian, dia dibagi hidangan terakhir yang berupa makanan kegemarannya. Satu bangku kecil akan disediakan dan diletakkan secawan minuman istiadat serta beberapa kertas buatan tangan dan peralatan menulis. Masa tu, samurai terpaksa menulis puisi tentang kematian manakala seorang kaisar kuning atau orang kepercayaan samurai itu sendiri akan menyediakan pedangnya untuk memenggal kepala si samurai. Sebaik saja selesai menulis puisi, samurai kemudiannya diminta untuk meneguk minumannya dan dengan bantuan pisau yang tajam, perutnya dipotong dari kiri ke kanan sambil dia duduk di atas tumitnya dengan lutut dibengkokkan. Ketika isi perut samurai dah mula terkeluar, Kaisar Kuning akan memutuskan kepala samurai dengan satu hayunan pedang dan membunuh samurai serta-merta. Mengikut tradisi, isteri samurai juga kena buat seppuku jika suaminya memutuskan untuk membuat ritual tu. Ritualnya agak berbeza sikit sebab para isteri biasanya akan lebih suka mengikat lutut dorang dan arteri karotik dorang akan dipotong dengan satu hirisan pisau. Ini pula Saigo Takamori. Dia dianggap sebagai salah seorang pahlawan terhebat dalam sejarah Jepun dan juga dia merupakan samurai terakhir yang pernah hidup pada tahun 1868 apabila revolusi politik muncul di Jepun berikutan Perang Boshin. Maharaja Meiji menguasai negara tu dan Saigo Takamori ni jadi penasihat utamanya. Selepas berjaya memimpin negaranya selama bertahun-tahun, dia pula terlibat dengan pertempuran Shiroyama di mana pada masa tu dia kena turun bertempur berjuang untuk negaranya. Di dalam pertempuran tu, Saigo Takamori cedera dan pada hari yang sama dia buat seppuku. Dikatakan dia ni adalah samurai terakhir yang buat ritual tu tau. Istilah seppuku ni juga berkait rapat dengan insiden Ako atau bunuh diri 47 samurai tanpa pemimpin yang kisahnya jadi legenda kat Jepun. Pada tahun 1703, seorang tuan feudal bernama Asano Naganori pergi ke istana untuk urusan perniagaan. Kat sana berlaku pertukaran sengit antara Naganori dan seorang pegawai kanan mahkamah bernama Kira Yoshinaka. Berhubung dengan benda remeh je dan mengakibatkan salah seorang daripada dorang ni mencederakan dia lain. Atas tindakan yang dibuatnya, Naganori membuat seppuku dan akhirnya terpaksa menyerahkan tanahnya dan pada masa yang sama juga hilang keluarga. Askar Naganori yang telah bersumpah setia kepadanya akhirnya terpaksa menjadi ronin atau samurai tanpa pemimpin selepas kematian Naganori untuk membalas dendam kematian tuan dorang dan memulihkan kehormatan dorang yang hilang. 47 samurai itu kemudiannya berhadapan dengan Yoshinaka yang tak nak pun buat seppuku. Akhirnya Yoshinaka ni telah dipenggal oleh dorang dan lepas tu 47 samurai ni membuat seppuku untuk menghormati tuan dorang yang mati dengan cara yang sama. Walaupun ritual adat seppuku ni hilang sepenuhnya selepas sistem feudal pupus di Jepun, namun masih ada juga insiden seppuku yang jadi tau. Percaya atau tak, pada tahun 2001 pemenang pingat emas judo negara Jepun, Isao Inokuma, dia buat ritual seppuku selepas syarikatnya mengalami kerugian kewangan yang besar. Hari ini seppuku telah hilang sepenuhnya dari Jepun. Walaupun bunuh diri nampaknya masih juga menjadi masalah serius di kalangan orang muda.